Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Cik Aini Sofia selaku hos kita pada hari ini. Okey, sebelum kita berkenalan dengan lebih jauh dengan panel kita, kita mulakan perkongsian segmen My Book Time kita pada hari ini. Jom kita tengok para viewers dari mana, jelas ke suara saya? Boleh komen, like and share sebanyak-banyaknya kerana insya-Allah panel kita pada hari ini merupakan seorang ilmuwan yang bukan calang-calangnya. Okey, jom kita tengok komen. Ahmad Fakhrul Razi Yahya, KL jelas. KL tu Kuala Lumpur ke Kok Langas? Okey, tak apa. Uh, Kemas host, background papan hitam sekolah ke tu? Host tak jawab tadi. Okey. Boleh like, comment and share sebanyak-banyaknya dalam grup. Okey, Momen Buku jelas dari Rantau Panjang. Admin Momen Buku kot berada di Rantau Panjang Okey, Nur Atika binti Razali, Masya Allah ni sahabat saya. Ipoh jelas. Atika sihat ke? Alamak, macam apa, jejak kasih pula ya dengan Atika. Lo anak patung karak buku. Okey, anak patung anak saya. Okey, Alhamdulillah. Dalam masa yang sama boleh teruskan like, comment and share supaya dapat lebih engagement lah daripada public. Kerana topik yang kita bakal bincangkan ni adalah sangat penting lah bagi saya. Saya kira kita di dalam fasa pandemik yang mana terdapat pelbagai ketidaktentuan. Jadi kita perlukan bekalan dari sudut mental juga. Okey. Alhamdulillah sihat. Okey, sahabat saya Nur Atika Razali, Alhamdulillah sihat. Terima kasih Atika kerana mengikuti My Book Time kita pada hari ini. Okey, untuk pengetahuan semua, kita amat bertuah pada pagi ini kerana panel kita pada pagi ini merupakan penulis dalam masa yang sama merupakan penyunting buku Pandemik COVID-19, Impak Psikologi dan Panduan Mendepani Norma Baru. Beliau juga merupakan pakar perunding psikiatri Hospital Chancellor Tuanku Mukhris UKM. Beliau ialah Prof. Madya Dr. Suryati Muhammad Saini. Jika kurang jelas ini buku dia, saya dah dapat awal dan saya ada note, saya ada lipat. Okey, Assalamualaikum Prof. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Terima kasih. Prof bersiaran daripada mana? Saya bersiaran dari Putrajaya. Putrajaya, masya-Allah. Yeah. At the heart of the Malaysia. Okay. Alright. Okay. Saya kira semua penonton viewer dah ada, dah bersedia. Right? Tanpa melengahkan masa, Prof. Berkenaan buku Pandemik COVID-19 kan, Impak Psikologi dan Panduan Mendepani Norma Baharu. Mungkinlah soalan pertama saya ni, bagaimana Prof and team mendapat inspirasi untuk menerbitkan buku yang berharga ni? Sila Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada sidang produksi Momen Buku dan juga kepada host dan juga Dr. Iliani kerana menjemput saya sebagai panel pada pagi ini. Untuk menjawab persoalan itu, sebenarnya inspirasi ataupun idea menerbitkan buku ini tidak datang secara tiba-tiba. Ianya hadir apabila kami sebagai petugas Barisan Hadapan di Hospital Chancellor Tuanku Mukhris mendapati bahawa terdapat keperluan mendesak ketika itu untuk memberikan sokongan psikososial kepada petugas Barisan Hadapan di Hospital Chancellor Tuanku Mukhris. Jadi ianya berlaku iaitu ketika di awal pandemik pada bulan Januari Mac di mana hospital meminta
Jabatan Psikiatri untuk membantu dari segi psikososial, kerana mereka mendapati bahawa ramai petugas barisan hadapan ketika itu yang terkesan. Jadi kami ketika itu membahagikan kepada 2 kumpulan. Terdapat doktor, kebanyakan daripada doktor-doktor kami adalah pelajar pakar perubatan psikiatri. Jadi kami pecahkan kepada 2, ada yang membuat website dan ada yang membuat e-book. Selain daripada aktiviti lain seperti outreach program kepada petugas barisan harapan dan juga membuat relaksasi teknik, memberikan teknik relaksasi kepada petugas barisan hadapan di emergency dan juga di bilik gerakan COVID pada ketika itu. Untuk kumpulan yang membuat e-book ini, kami dapat menyiapkan dalam masa yang sekejap lah untuk memberi e-book ni dalam bentuk point form. Akan tetapi selepas beberapa lama permintaan terhadap e-book ni banyaklah ya. Maknanya kami distribute secara percuma kepada semua petugas barisan hadapan, tidak hanya kepada petugas di Hostel Chancellor Tuanku Bris, akan tetapi juga di Kementerian Kesihatan. Selepas beberapa bulan, maka terbitlah ilham untuk mengembangkan lagi e-book tersebut. Disebabkan oleh e-book itu dalam bentuk point form. Jadi kami kembangkan dalam bentuk bab-bab lah. Dan target pembaca ketika untuk buku ini adalah kepada masyarakat umum. Dari situlah sebenarnya tercetusnya idea untuk membuat buku ini. Sebab kami mendapati sebenarnya masyarakat umum juga amat terkesan, bukan sahaja petugas barisan hadapan. Betul Prof, Masya Allah. Saya kira ianya merupakan satu kesedaran fardu kifayah pada mulanya, kan? Dan seterusnya dia merupakan satu kebaikan yang berkembang. Masya Allah. Terbaik Prof and team. Okey Prof. Kemudian Prof, bila saya beli buku ni dan saya belek-belekkan, menarik. Menarik dan susunannya pun menarik. Jadi boleh Prof terangkan sedikit sebanyak sebagai seorang penyunting, apakah bentuk, kalau doktor kita sebut anatomi kan, apakah bentuk anatomi kerangka kepada buku ini? Adakah ia disusun mengikut topik keutamaan atau bagaimana Prof? Sebenarnya tidak ada spesifik keutamaan ataupun weightage tertentu lah. Sebab sebagai penyunting saya dapati setiap bab tu memainkan peranan yang tersendiri, mempunyai weightage yang sendiri. Sebab kalau kita lihat dalam buku ni, target audience adalah sebagai penyunting memang saya kena buat bahagian pendahuluan lah. The overview of the overall buku ni kan. Tapi pada setiap bab itu mempunyai weightage yang sendiri bergantung kepada target audience. Macam di bab boleh nampak ke? Di bab 3 lebih pada petugas barisan hadapan sebab menerangkan berkaitan dengan teknik psychological first aid. Bukan saja yang kita tahu psychological first aid ni boleh bab 3. Bab 4 pertolongan cemas psikologi. Bab 4. Oh okey. Okey. Itu lebih pada petugas barisan hadapan yang ingin memberikan psychological first aid kepada mereka yang terkesan akibat krisis pandemik. Dan di dalam bab tersebut ada dinyatakan prinsip-prinsip pertolongan cemas psikologi tersebut. Ini ditulis oleh pakar psikiatri kita lah, iaitu Dr. Hajar Muhammad Saleh.
Tapi kita letakkan Dr. Atika. Dr. Atika pun ada dalam ni kan. Bab yang ditulis oleh Dr. Atika yang bertajuk adakah kita berdepan kehilangan. Itu di depan lah sebab dia sebagai permulaan disebabkan dalam bab tersebut diceritakan tentang tahap-tahap loss, the grief stage, tahap-tahap kehilangan. Sebab sebab pandemik ni ramai sebenarnya mengalami kehilangan. Bukan sahaja kehilangan disebabkan oleh kematian ahli keluarga akibat virus COVID-19, tapi juga kehilangan dari segi pendapatan. So it's a part of loss kan. Jadi kami rasa yang itu kami letak di depan. Tapi sebenarnya macam saya katakan setiap bab itu mempunyai weightage yang sendiri, mempunyai target audience sendiri. Yang di tengah-tengah tu lebih kepada bagaimana mereka untuk lebih fokus untuk memberi pengajaran kepada umum bagaimana untuk mengawal emosi. Ya. Mungkin saya perkenalkan dululah pengarang-pengarang di dalam ini kan. Okay. Elok Prof, elok. Ya. Mungkin ada juga diorang mereka yang menjadi audience juga ni. Pengarang di dalam buku ini terdiri daripada saya selaku pakar psikiatri, pakar penulis psikiatri. Kita juga ada Profesor Madya Dr. Fairuz Nazri. Beliau merupakan ketua unit kanak-kanak dan remaja psikiatri di Hospital Chancellor Tuanku Muhriz. Kita ada Dr. Hajah Saleh. Dr. Hajah Saleh adalah merupakan pakar klinikal psikiatri, pensyarah dan pensyarah psikiatri di Jabatan Psikiatri. Ada juga NGO yang terlibat iaitu Minhat Suhaimi. Minhat Suhaimi adalah aktivis disleksia dan juga ADHD ya. Dan kita ada beberapa pelajar kepakaran psikiatri yang menulis iaitu Dr. Fakhrul Razi, Dr. Atika, Dr. Hazira, Dr. Iwana dan juga pakar psikiatri dari Uniza iaitu Dr. Muna Hamizah. Ketika menulis ni beliau adalah merupakan registrar pelajar pakar perubatan, tapi sekarang beliau telah menjadi pakar lah. Dan juga kita ada Dr. Shalisa Sharif yang merupakan pakar klinikal psikologi. So Masya-Allah, ramai. Ramai berganding bahu. Masya-Allah untuk menyiapkan buku ni lah. Jadi macam saya katakan setiap bab ini mempunyai pemberat ataupun weightage yang sendiri. Macam macam Prof Madya Dr. Fairuz Nazri, beliau menulis lebih kepada pengurusan hyperaktif anak-anak yang hyperaktif di dalam era norma baru. Mungkin ada parents ibu bapa yang memerlukan panduan macam mana untuk menguruskan anak yang aktif kan dalam pada masa yang sama terpaksa berkurung di rumah. So ada panduan yang diberi di situ. Masya-Allah. Kandungan buku ini lebih pada psychological dan spiritual. Bukan hanya kita fokus pada psychological tapi juga spiritual. Seperti Dr. Muna Hamzah, beliau menulis di bab 12 berkaitan dengan bagaimana kita hendak menangani pandemik dalam masa yang sama menggunakan teknik-teknik spiritual. Okey. Saya tertarik bila baca buku ni. Mungkin boleh up sikit kan. Di samping
lihat kandungan, pendahuluan, bab 2 adakah kita berdepan kehilangan, bab 3 kesihatan mental barisan hadapan, bab 4 pertolongan cemas psikologi, kesihatan mental sewaktu pandemik, teknik stop, kebimbangan panduan mengawal norma sebuah krisis, menangani stigma dan sebagainya. Terus ke relaxation 80 dengan pengendalian stres sewaktu kuarantin. Saya tertarik dengan senarai jadual rajah dan gambar. Kan? Di buku ni diletakkan di bahagian hadapan macam indeks berkenaan senarai jadual rajah dan gambar supaya kita memang mudah untuk refer, kan? Macam saya sendiri mungkin apabila melihat passion, kita rasa macam kita nak tunjuk rujukan, sedikit rujukan kepada passion, kita boleh tengok. Oh, model tahap kehilangan kita tulis, boleh terus ke page 19, page 19. Dan dia mudah. Kita terus boleh rujuk dan tunjuk kepada pesakit kita. Ini ialah grief cycle contohnya, kan. Jadi kita tidak perlu belik banyak sebab dia dah diletakkan terus di hadapan senarai jadual rajah dan gambar. Memang sangat menarik. Alhamdulillah. Okey Prof. Saya benda ni terfikirlah kan dalam banyak-banyak bab dalam penulisan ni, sepanjang penerbitan e-book dan juga buku fizikal ni, bab manakah yang paling mendapat respon tertinggi daripada pembaca? Respon ni maksudnya macam sama ada positif respon ataupun pertanyaan dan sebagainya untuk masyarakat kita lah, daripada masyarakat. Sebenarnya buku ni baru lagi diterbitkan diterbitkan di akhir bulan 9. Jadi kita nak tak kata respon pembaca tu, kita tak dapat lagi lah yang figure yang sebetulnya kan. Tetapi tapi masyarakat umum apabila kita war-warkan berkaitan penerbitan buku ni, mereka amat teruja lah bila kita kata kita yang kita akan menerbitkan tak lama lagi. Mereka teruja lah untuk membaca buku ni. Dari segi respon, mungkin saya boleh cakap respon dari staff-staff saya yang membaca, mereka amat suka sebabnya ditulis dalam ayat yang mudah. Walaupun penulisnya memang hampir kesemuanya adalah dari medical background. Medical background kan. Yang kita tahu medical background ni banyak perkataan yang susah kan, jargon. Tapi kita memudahkan supaya buku ini boleh dibaca oleh masyarakat umum. Sebab itu sebenarnya kita punya aim untuk memudahkan masyarakat memahami sebenarnya apa yang perlu mereka lakukan dan memahami kenapa mereka dalam situasi tersebut, macam mereka yang dalam tekanan. Jadi kita senaraikan sebab-sebab mengapa kemungkinan mereka mengalami situasi tersebut dan bagaimana cara mengatasi. Sebab aim kita, target kita memang masyarakat umum. Jadi penulisannya lebih santai, lebih mudah dipahami. Okey, masya-Allah. Kan kalau saya boleh tambah kan, dalam buku ni ada banyak infografik kan, ada perbezaan di antara stres dan burnout, macam mana nak kenal pasti stres kan, macam mana kita nak buat teknik macam mindfulness, ketara sedar, teknik dan sebagainya. Buku ini penuh dengan tips lah kalau saya kira untuk layman ataupun masyarakat umum, ianya sangat berkesan lah untuk menangani stres yang rendah, tahap stres yang rendah ataupun penyesuaian diri, adjustment period. Okey, kita lihat komen-komen pembaca dulu. Dr. Liani, bukan sahaja kita senaraikan bagaimana berkaitan dengan teknik-teknik untuk mengawal emosi, tapi jika dilihat di bahagian lampiran, sebenarnya kita juga ada lampirkan senarai talian bantuan.
Masya Allah, yang betul boleh Prof. dihubungi oleh masyarakat sekiranya mereka mengalami tekanan, ya, dan talian bantuan befrienders, kaunselor bagi setiap negeri lah. Okey, dalam perangai kecil tapi tak apa. Sebab kita tahu mungkin pada setengah-setengah pembaca yang mengalami tekanan, mungkin buku ni sahaja tidak mencukupi. Jadi mungkin Betul, mereka Prof. perlu bercakap dengan mereka yang lebih profesional, dan maka sebab itu kami setekan senarai talian bantuan yang boleh mereka hubungi. Boleh jadi buku ni menjadi pintu pembuka kepada pesakit-pesakit untuk mendapatkan rawatan selanjutnya, kan? InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof. Saya kira okey, penonton boleh letakkan soalan ataupun apa-apa yang rasa macam kita mahu dapat pandangan Prof. Jarang kita dapat berjumpa orang hebat ni penonton semua. Syarah Syamimi. Masya Allah, bagusnya usaha pencerahan ilmiah sebegini kepada orang awam. Betul. Ahmad Fakhrul Razi Yahya, anatomi buku. Tiba-tiba teringat back pain. Masya Allah. Dapatkan rawatan segera Ahmad Fakhrul Razi Yahya. Sebenarnya dia suami saya. Okey. Medical background Amna Amina hebat. Alhamdulillah. Okey. Since kita santai-santai Prof hari ni untuk ni soalan akhir lah kot, saya kira apa penambahbaikan tentang buku ini yang Prof rasa kalau kita tambah, insya-Allah buku ini bakal menjadi satu sumber inspirasi kepada masyarakat umum ataupun sebagai magnum opus untuk Prof sendiri kalau kita kira kan. Dan pesanan Prof kepada masyarakat sebagai seorang pakar berkenaan psikiatri dan kesihatan mental ini. Okey, berkaitan recommendation untuk membuat buku yang seterusnya, buku ni kami dapat ialah walaupun buku ni agak nipis tapi dia mencakupi hampir semua ilmu yang perlu dipelajari untuk menangani emosi sewaktu pandemik. Akan tetapi mungkin saya rasa disebabkan kesuntukan masa untuk membuat buku tersebut dan juga untuk menerbitkan secepat mungkin disebabkan ramai masyarakat Malaysia yang terkesan akibat pandemik ni. Jadi kami pada masa tu tidak dapat memberi lebih banyak ilmu. Jika boleh memang banyak lagi ilmu dari segi psikiatri yang kami mahu sumbangkan kepada masyarakat umum. Macam dalam buku ini, even teknik mindfulness ataupun teknik ketara sedar hanya sebahagian daripada teknik tersebut yang kami boleh ajar di dalam buku ni. Maksudnya sebenarnya ilmu psikiatri ni, ilmu terapi ni yang bagaimana mengawal emosi sebenarnya lebih banyak daripada itu. Dan kalau boleh sekiranya masa mengizinkan, insya-Allah mungkin kita boleh terbitkan lagi lah buku seterusnya lah, bagaimana untuk mengawal emosi dengan lebih berkesan. Okey. Prof, alang-alang Prof. Buku bahasa Melayu tak banyak. Buku bahasa Melayu betul tak Prof. banyak. Yes, betul. Kebanyakan buku adalah di dalam bahasa Inggeris kan. Prof, alang-alang Prof sebut tentang teknik ketara sedar dalam mengawal emosi kan Prof? Prof boleh ceritakan sedikit tak teknik tu, bagaimana yang Prof sudah tuliskan dalam bab 6 ni supaya mungkin viewer kita dapat sesuatu yang berharga lah pada hari ini. Okey, mungkin ini hanyalah sebahagian
teknik daripada mindfulness teknik, iaitu kita panggil sebagai teknik stop. Dalam teknik stop ini ada beberapa step lah ya. Maksudnya apabila kita ada banyak sangat benda di dalam fikiran dan kita ingin melakukan sesuatu yang tidak elok. Sebagai contohnya kita merancang untuk membunuh diri kan, disebabkan tidak dapat mengawal emosi. Jadi ada setengah-setengah orang mereka berfikir mungkin dengan mengambil nyawa itu mungkin itu yang jalan yang terbaik lah pada ketika itu. Jadi teknik stop ini mengajar, sebab kadang-kadang apa yang kita lakukan tu ada kebanyakan adalah secara impulsif. Ya, bila kita stres lepas kita terus buat benda-benda yang membahayakan diri kan. Jadi teknik ketara sedar ni, teknik stop ni dia mengajar kita sebenarnya kita boleh mengawal perbuatan kita dengan sebelum kita melakukan sesuatu kita stop dulu dalam membuat apa-apa perkara. Kita tarik nafas, lepas tu kita perhatikan apa yang sekeliling kita dan juga sehingga fikiran kita, dan kita tanya pada diri kita apa yang kita mahukan daripada masalah kita ni. Apakah matlamat kita? Maknanya kita bermuhasabah sebenarnya. Cuma dari segi ilmiahnya dikatakan mindfulness, tapi bila kita tengok balik lebih pada muhasabah diri kita sebelum kita melakukan perbuatan tersebut kan, maksudnya perbuatan yang membahayakan diri sendiri. Kita tanyakan pada diri kita apa yang kita mahukan dari situasi ini, apakah matlamat kita, apa pilihan yang boleh kita buat supaya keadaan itu menjadi lebih baik atau lebih teruk, dan apakah tindakan kita yang membolehkan kita meneruskan kehidupan lah. So maknanya sebelum kita membuat sesuatu secara impulsif, kita stopkan dulu perbuatan tu dan kita bermuhasabah. Dia lebih kurang begitulah. Masya Allah. Betul lah Prof, sebabnya ialah kadang-kadang kita sebenarnya tahu je benda tu, tetapi disebabkan kita tidak memandang perkara itu dalam kerangka ilmu yang sebaiknya, jadi kita tend to terlepas perkara-perkara yang sepatutnya kita buat dalam keadaan kecemasan dan sebagainya kan Prof? Masya Allah. Sebab kita dapat kebanyakan sakit yang dalam tekanan ni kadang-kadang bila diorang terlampau depres, diorang tak dapat mengawal emosi kan, jadi mereka berfikir cara yang cepat untuk mengurangkan tekanan tersebut. Melepaskan tekanan kan? Melepaskan tekanan. Padahal betul. Sebenarnya lebih banyak lagi cara lah yang boleh mereka gunakan lah untuk mengurangkan tekanan tersebut kan. Okey. Masya Allah. Saya kira terbaiklah perkongsian Prof pada hari ini. Dan buku ni para viewer jangan takut. Dia nipis je. InsyaAllah kalau kalau orang yang ada kelebihan speed reading, saya rasa dalam 4 jam pun dah boleh siap lah. Cuma kalau nak mengamalkan semua teknik dalam ni, betul. Kalau nak mengamalkan semua teknik dalam ni mungkin makan. Yes, betul. Okey, kita tengok komen. Nur Atika Razali, mindful teknik ketara sedar untuk bermuhasabah dan cara mengawali. Ya, betul. Nur Atika Razali, sebagaimana Prof bagi tahu tadi. Okey, saya kira this is the end of our show. Kita pun di Momo Buku kan Prof, kita bedah buku tu secara santai tapi harapnya sampailah kan, dan kita tak panjang-panjangkan. Ada soalan akhir tadi yang saya tak menjawab lagi. Soalan ni apa pesanan kepada masyarakat? Okey. Dalam fasa pandemik ni. Pesanan saya yang berkaitan dengan buku ini hanyalah sebagai panduan ya. Sebagai panduan kepada masyarakat untuk membaca dan bagaimana, dan
menggunakan teknik bagaimana mengawal emosi. Akan tetapi sekiranya sebab sebenarnya macam ni, bila kita mengalami tekanan, ya, it's a normal process. Sebenarnya kita akan mengalami kemurungan, kita akan mengalami stres kan. Maknanya apabila kita ada sesuatu trigger ataupun stressor, it's a normal process sebenarnya kan. Kalau ada stres, ada benda yang stressor, ada trigger tapi kita tak rasa stres, itu tak normal lah sebenarnya kan. Tapi secara secara kalau kita tengok kronologi kemurungan ni, dia biasanya dia akan baik sendiri ya dalam masa apabila stresor tu tak ada, dan dia akan baik semula selepas 2 atau 3 bulan macam itulah. That's the chronology of depression lah. Akan tetapi apabila tekanan tu menyebabkan mengganggu kita punya fungsi dari segi fungsi sosial, kita tak boleh berjumpa orang kan, sampai terpaksa isolate diri, ataupun kita tak boleh melakukan pekerjaan kita, itu adalah indikasi di mana memang anda memerlukan bantuan, profesional. Kalau untuk maksudnya bila dah ada tekanan yang teruk, bila dah start dengar ada suara kan menyuruh membuat perkara-perkara yang tidak sepatutnya, memang kita nasihatkan supaya mereka yang mengalami situasi ini memang kena jumpa pakar lah, pakar psikiatri kan. Ataupun kalau kadang-kadang mereka tak nak jumpa psikiatri dulu, jadi mereka mungkin boleh jumpa kaunselor, tengok pandangan kaunselor macam mana. Kaunselor biasa akan menentukan sama ada mereka perlu ataupun tidak dirujuk kepada psikiatri ataupun pakar klinikal psikologi. Okey Prof. Memang sebaiknya macam itulah kan, kita sepatutnya merujuk kepada pakar lah. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Prof di atas kesudian berkongsi ilmu pada pagi ini. Tahniah kepada penulis, semua penulis buku yang diluncurkan kepada masyarakat ini sangat berharga saya kira kan. Satu-satunya seumpamanya lah kot. Dengan banyaknya teknik-teknik dalam ni, Alhamdulillah. Oh Prof, sebelum tu Sabrina Mak Daud punya soalan baru naik ni, baru pop out. Bagaimana kalau tekanan yang datang tu on and off tapi berterusan? Contohnya hanya datang bila triggered. Adakah perlu berjumpa pakar kaunselor atau psikiatri? Adakah perlu berjumpa kaunselor atau psikiatri? Macam mana Prof? Terima kasih Sabrina yang mengajukan soalan. Ya macam saya katakanlah, kalau tekanan itu berterusan, maknanya dia persistent kan, kita nasihatkan terus jumpa kepada pakar psikiatri. Kalau dia dalam sebulan sekali je ke, bila kita stress lepas tu after 2 to 3 days tu dia okey balik kan, itu mungkin tak perlulah kan, maknanya mungkin just counselor boleh memberi counselling. Tapi jika berterusan melebihi 2 minggu dan telah mengganggu kita punya fungsi dari segi sosial, dari segi pekerjaan, digalakkan berjumpa terus dengan pakar psikiatri. Sebab mungkin mereka memerlukan ubat-ubatan, fungsi ubat ni untuk mencepatkan proses penyembuhan, membantu mencepatkan proses penyembuhan supaya pekerjaan anda tidak terjejas. Maknanya kalau anda pelajar, tidak mengganggu pelajaran anda sampai kena tangguhkan pelajaran. Jadi sekiranya tekanan itu berusaha, memang kita nasihatkan terus jumpa pakar psikiatri, disebabkan kemungkinan anda memerlukan ubat untuk mencepatkan proses rawatan.
Okey, kata kuncinya kepada stres yang berterusan dan mengganggu fungsi kehidupan. Jadi Dan juga itu jika antara ada tanda yang idea-idea untuk mencederakan diri kan, untuk mengambil nyawa, ha ha ha. ataupun bila dengar, bila untuk setengah-setengah orang bila mereka dalam keadaan kemurungan yang teruk, mereka akan start mengalami halusinasi. Sebab kita ada pesakit yang macam tu. Yang tu memang kena terus dirujuk kepada psikiatri. Okey, ya. Okey, alright. Okey, kita sudah berada di penghujung rancangan, tetapi biasanya orang Kelantan cakap macam ni, Prof. Bila kita nak tutup ni tiba-tiba banyak komen ni, dia panggil lebat di hujung Julai. Ataupun hero tak gaduh. Jadi siapa-siapa ya biasa. Okey, siapa-siapa viewers yang nak komen, yang nak tanya dan sebagainya, Sabrina. Okey, baik, terima kasih Prof. Masya-Allah. Terima kasih juga kepada Sabrina kerana mengutarakan soalan yang saya kira memang sepatutnya, seharusnya dan sewajibnya publik tahu tentang perkara ini, kan? Sakit kita ni jangan kita pendam lama baru nak dapatkan rawatan, kerana kita risau pada penghujung untuk kita dapatkan rawatan tu sudah terlalu kronik sudah masalah yang kita hadapi. Okey, saya kira tiada dah kot komen, ataupun selepas ni kalau viewers ada lagi soalan dan sebagainya, boleh hubungi tim produksi kita. Berkemungkinan insya-Allah jika ada kelapangan kami boleh tolong salurkan ataupun tanyakan soalan lagi kepada Prof. Boleh Prof? Jika boleh, ada lepas ni lah. Ataupun boleh lawat ke website www.tabah.my. Yang itu lebih kepada e-book yang kita buat dalam bentuk point form. Akan tetapi sekiranya perlu somebody yang perlu seseorang yang kita ingin bercakap, boleh hubungi terus di talian yang kita dah lampirkan lah, Befrienders dan talian-talian yang lain. Okey, terima kasih, terbaik Prof. Terima kasih Prof sekali lagi atas kesudian berkongsi ilmu pada hari ini. Tahniah kepada semua penulis, tahniah kepada semua viewers yang komen, yang tanya, yang like, yang share. Untuk akhirnya, saya sudah memilikinya. Anda bila lagi? Okay. That's the end of our session. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan terima kasih pada semua. Terima kasih Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.